Okay, alright. Assalamualaikum. Hello. Kembali lagi kita Rasa, ke? Belum lagi Janganlah. Jangan potong aku. Okay, sorry. Jangan potong aku. Kau Kau kata aku intro. Alright. Okay, kita kembali lagi dalam Vocast Season 3. Dan Kali the best part aku rasa sebab kita collaborate dengan Audio Plus. Yes Kan? Audio Plus. Ada orang tengah dengar suara kita. Yeah. Kita tak payah dengar suara sendiri dah. Kalau dulu sebelum ni kita yang kena. Ya tu Jaga. tengok audio, tengok kamera. Yeah. Kamera tak lah, kamera redor lah. So, So kita season 3 dah. Season 2 itu aku dengan kau lah kan. Kita berdua. Tapi hari ni kita ada Hari ni kita ramai. Bukan sahaja depan kamera, belakang kamera. Ramai juga. Rasa nervous. Rasa gugup. Aku sebenarnya nervous lagi ni. Kau tak nervous hilang lagi. Tak tengok kaki aku kat bawah meja. So kita ada penambahan. Penyeri. Dia ada bunga. Kita agak suruh dia kenalkan sendiri lah. Betul. Kan? Okay. Sila kenalkan diri. Sila. Siapa nak kenalkan diri dulu ni? Siapa? Tolonglah kenalkan kami. Takkanlah. Welcoming. Takkanlah yang seorang lagi tu pula yang bunga. Mesti dah seorang itu bunga. Okay. Hai semua. Kepada kiranya apa? Ni video dan juga audio kan? Ya. Okay, kepada yang menonton dan mendengar, saya Intan Zusyawani. Saya kalau di Vocat saya sebagai content creator. Dan saya baru lagi lah. Host baru untuk Vocast season 3. Hai semua. Suara saya sengau sikit hari ni, maaf lah. Itulah tu. Kalau tak suara saya lagi sedap sebenarnya. Suara macam siapa? Suara macam siapa? Aku rasa kita syorak untuk tetamu kita lah. Ya, Aku betul. rasa ini the legend itself. Oi, tak selalu kita orang tangkap muat je. Kita orang guest kita orang macam tolong masuklah video kita orang, masuklah podcast kita orang. Tapi kali ni kita macam proper lah. Proper sikit kali ni. So kita introduce dia. Okay. Tapi dekat kamera orang dah tengok kan. Video orang dah tahu dah. Tapi kita nak dengar suara sikit dulu. Orang kata sneak peek lah dekat podcast yang orang dengar Audio Plus ni. Cuba abang bagi salam. Yes. Assalamualaikum. Oi. Sedap weh suara dia. Meremang. Padahal bukan tadi dah too short ke tadi? Yang ni. Tak, yang ni untuk Audio Plus. tak ada Plus. Okay, baik. Spotify bang. Spotify orang kacau. Siapa ni? Okay, untuk audio saja. Baik. So Okay, untuk korang yang rasanya tak perlu introduce banyak pun sebab ini adalah Elie Iskandar yang kalau siapa yang membesar dulu kita tengok dekat TV MHI, Anugerah Jaya Lagu, APPH pun abang pernah ni juga ke? ABP saya jadi penyampai anugerah je. Sekali je. Okey. Ini kalau kita buka TV dulu kalau aku sebelum tengok Dragon Ball sebelum tengok Dragon Ball akan tengok MHI dulu. Sebab betul. Lepas MHI kan Dragon Ball lepas tu. Intan pun sempat dengan zaman tu lah. Pagi-pagi kalau weekend memang sebab tunggu kartun sebenarnya. Tapi nak tak nak kena juga tengok. kena. Nampak sangat terpaksa. Nampak sangat terpaksa lah. Ni last ke apa dia? Last. Ni mungkin walaupun baru satu episod tapi dia last sangat. Abang sihat bang? Alhamdulillah. Ya. Sekarang busy macam mana? Update terbaru abang? Saya masih lagi dengan Media Prima. Cuma tidak berada bersama dengan TV lah. Dah beralih arah ke training, melatih generasi yang baru kemudian ni dalam media. And then yalah, kalau ada pihak-pihak luar yang nak belajar sedikit sebanyak tentang media, jadi kita wujudkan Omnia Academy. Untuk ajarlah tentang production, tentang hosting, spokesperson, nak buat sidang media, macam-macam lagi lah. Bercakap pasal melatih generasi baru, memang boleh masuk lah topik tu. Orang kata dah bagi signal. Dah bagi signal dah boleh masuk jalan. Dia sebenarnya walaupun melatih, tapi pada masa yang sama kami pun belajar juga daripada generasi baru. Sebab kami bukan generasi podcast, social media. Jadi bila diundang macam ni, terima kasih banyak-banyak. Ni kira first podcast apa? Tu juga
First lah kan. Bukan first je Audio Plus, tapi first podcast lah. First podcast lah. Ya, ya. Yang lebih. Kami berbesar hati Dia lah. tu. Saya pun lagi besar hati. Cuma tak tahu nak sebut podcast ke podcast. Tak kisah bang. no, Melayu podcast, okay. English podcast. Okay, baik. Kalau Intan Kelantan macam mana? Saya podcast. Lepas tu bila dia cakap tu saya macam ni Kelantan ke? Tadi cakap pasal topik tadi lah. Kita nak cakap pasal orang kata peredaran zaman. Yes. And lebih-lebih lagi dalam topik media ni lah. And kena sangat dengan apa yang abang cakap, di melatih generasi baru. Even kita orang sendiri sebenarnya tak ada apa-apa orang kata training kan. Yeah. Kita orang pun main hentam je. Tapi Masa itu belajar? zaman sekarang masa belajar Saya belajar Oh, to be jurusan honest, lain? lain. Oh ya ke? Lain. Aiman Lain apa? juga. Lain. Aiman apa? Jurusan? Background dulu undang-undang. Loh. Dah lah. Ini saya TESL. Tesel. Oh. Lebih kurang saya lah geng lah. Intan je lah kan. Intan je lah. Saya journalism. Journalism. Jadi kita orang tak ada apa-apa formal training lah orang cakap kan. So kita orang pun main hentam je. Tapi itulah rasanya macam zaman sekarang kan. Sebab siapa-siapa pun boleh orang kata jadi hebat. Yes. Yeah. Tapi adakah kalau abang tengok sekarang kan, adakah perlu bakat ataupun luck abang rasa generasi sekarang? Sebab kalau dulu kita rasa dia lebih kepada kita tengok orang-orang dekat TV tu dia ada bakat. Kita nampak Dulu bakat. tu bila dia ada fasa-fasa tu lah. Ada generasi dia. saya Fasa rasa shuffle? Sebelum belum. Oh belum. Okay, Sebelum Facebook, MySpace tu saya rasa zaman-zaman tu kan. Tapi zaman sebelum tu ada reality TV. Jadi diangkat orang-orang ni untuk dijadikan personality ataupun selebriti. Itu zaman selepas saya sikit lah. Zaman saya dan sebelum kami ni macam orang media aja. Yang kebetulan muncul di kaca TV, dia dah kerja depan TV. Bukan dilihat sebagai selebriti ataupun personality. Awal tahun 2000 baru mula dia hype tu jadi macam tu. Jadi orang ingat kerjaya broadcasting ke hosting semua adalah kerja macam artis, kerja glamour, selebriti. Itu orang kalau orang jumpa, oh artis, padahal kita betul. wartawan, kita orang media kan. Jadi dia ada fasa-fasa tertentu lah. Kadang-kadang saya cakap saya kerja kat TV3 pun orang ingat saya artis. Padahal duduk belakang lah. Tapi betul lah. Aku balik kampung pun kadang kalau cakap kerja kat Media Prima, diorang tak tahu Media Prima. TV3, abang TV ke? Dia semua seolah-olah semua kerja TV3 tu dia pembaca berita. Dia lah pukul 8 tu nampak dia kat TV tu. So kiranya macam media ni kita separatekan lah. Which is broadcasting is media traditional, and sekarang is media Dia lebih kepada modern. social lah. Social dia lah. digital lah kan. Sebab sekarang mana-mana pun tak boleh kalau tak ada internet kan. Betul. Kalau dulu abang kan, dulu macam orang kata reality TV macam abang cakap tu kan. Sekarang ni kalau saya tengok kebanyakan reality TV asyik ambil artis je. Macam Sebagai apa? Sebagai peserta. kira sebagai peserta. Dia bergantung kepada genre reality TV tu lah. Bergantung juga. Tapi macam lawak pun dia ambil pelawak yang dah establish untuk masuk. Macam dulu. Bagi saya dulu saya rasa seronok ataupun best sebab kita macam ada hope nak jadi orang kata selebriti juga, sebab orang-orang biasa kan. Tapi kalau ikut sekarang punya style pula, tak payah masuk rancangan-rancangan ni. Kan? Tapi kalau abang dulu macam mana? Adakah ada pernah melalui pengalaman-pengalaman itu? Macam kena reject ke apa disebabkan orang-orang tu ada macam sekarang kan followers kan. Sekarang abang ada ke pengalaman-pengalaman tu? Masa dulu. Sekarang. Maksudnya pengalaman. Maksudnya macam sekarang kan berlumba dengan followers pula. Oh, sebab saya rasa saya generasi pra media sosial. Jadi saya tak tersangkut, tak terjerumus dalam kancah tu lah. Bukan nak kata kancah tu kancah yang negatif, tapi saya rasa saya bukan yang generasi yang mengejar followers. Sebab tak tahulah, mungkin bila social media dah mula jadi trend, saya dah tua dah sikit dah. Ya ke? Tengok sama Look je. abang handsome lagi bang. Gimana? Handsome tu saya tak tahulah. Tak apa. Handsome tu tak nafi, tak boleh cakap macam tu kan. Faham.
Tapi bila awak dah establish tadi, Aiman Helmi dengan Intan kata masa kecil-kecil sebelum tengok Dragon Ball kita tengok Amisha. Maknanya saya dah kerja. Sekarang kita berada di bangunan yang sama ni. Kita kerja di bangunan yang sama. Betul. Tapi masa saya kerja di sini, awak masih sekolah, beringus lagi kan. Masa Betul. tengok Dragon Ball. Betul. Kan? Jadi perbezaan tu memang ketara lah. Cuma nak beritahu yang memang zaman era social media ni, saya pun kadang-kadang tak tahu nak letak apa, nak post apa. Sampai buntu. Betul. Malah Instagram saya pun saya diarahkan oleh bos untuk buka akaun Instagram. Oh. Diarahkan. Tahun bila? Berapa 5 tahun lepas kot, 5 tahun. Oh, baru lagi. Lambat Baru juga. lambat. Saya memang late bloomer lah. Ya, Facebook pun kena paksa, tapi oleh kawan lah. Facebook pun lambat juga bang Facebook 2008. Tak tahulah kira lambat tak, tapi saya memang macam apa aku nak buat ni. Tapi Instagram memang dikeluarkan arahan semua pengacara perlu buka akaun Instagram. Ya. Buka lah. Okey bang. Sebut pasal Instagram kan, sebab saya rasa sekarang ni semua orang dalam bilik ni semua ada social media. Betul. Kan? Macam mana abang tengok benda tu? Kalau katakan kalau sekarang lagi lah isu-isu dia adalah kalau kebanyakan production akan ambil through followers, through dia tak ada casting, tak ada apa, dia just tengok numbers. So macam mana pandangan abang? Abang rasa adakah benda tu okey untuk industri sekarang? Saya tanya awak sebagai generasi yang ni kan, okey tak? Bagi saya background saya buat teater kat sometimes. Saya rasa tak lah, sebab saya rasa kalau numbers saja tak mencerminkan bakat dia. Sebab saya rasa dia perlu lalui banyak proses untuk sampai ke satu tahap. Orang kata kalau katakan dia stage play, which is pelakon teater, dia kena ada orang kata satu asas yang okey, macam mana seorang pelakon teater tu berada atas stage. Dia tak boleh tengok numbers saja. Kalau macam tu pandangan saya lah, saya rasa. Okey, dia macam ni tau. Saya bukan kata saya setuju dengan numbers ni. Saya pun teater juga. Dan kita teater ni kalau kita hebat macam mana pun, tapi orang tak datang tengok, kita frust tak? Betul. Fresh. Jadi dalam kata lain, numbers tu penting kan. Numbers tu penting. Jadi dalam dunia sekarang ni, dunia numbers ni, social media ni, numbers tu sebenarnya adalah ANP untuk kita. ANP untuk program, advertising and promotion. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tu tak ada bakat tapi numbers dia besar, dia diambil supaya dia dapat membantu mempromosikan program ataupun apa saja kandungan tu. Lebih memudahkan lah. Tapi rugi pada bahagian bakat tu lah. Betul. Sebab dia mungkin tak ada bakat, tapi sebab dia ada strong followers, orang nak tengok dia je. So daya tahan dia tu mungkin, ataupun istilah media ni kita panggil shelf life. Kan berapa lama kita letak roti tu dekat shelf tu kan. So shelf life dia tu tak lama lah mungkin. Melainkan kalau dia sedar yang ramai orang tengok aku, jadi aku kena upgrade skill aku dan bakat aku. Dia bergantung lah. Sebut pasal marketing tadi, tapi saya punya perspektif, saya rasa kenapa kadang production ambil, sebab saya rasa macam tu easy marketing untuk production tu sendiri. Sebab tu lah. Tapi tak rasa macam tanggungjawab marketing tu itself perlu datang daripada production ke? Kalau abang rasa Kerja senang. Betul. Betul tak? Kerja senang. Siapa nak kerja susah? Tak, sebab marketing tu dah dibuat oleh orang yang akan masuk program tu sendiri. Kan? Dia kira payment dia dah sekali lah. Orang kata. Tak masuk dalam payment mungkin kan? Sebab tu tadi macam Helmi atau Aiman cakap tadi, program reality pun ambil macam seolah-olah recycle talent yang sama, yang dah ada followers yang ramai. So secara tak langsung dia membantu, because bila you post program yang you ceburi, you start akan orang akan tengok lah. Tapi bang, abang ingat Maui World punya fenomena? Ingat. Mana tak ingat? Dia pun orang biasa, botak pula tu. Sama lah macam aku. tak disclaimer. Tak tu zaman dulu. Sekarang rambut dia dah panjang, lashes, okay. So macam dia orang biasa kan. Tapi orang kata media tradisional dulu tu, masa tu pun belum lagi media sosial ni kan. Tapi dia punya fenomena tu orang kata nationwide juga. Dia waktu tu saya rasa dia beat Siti Haiza sekejap. Datuk Siti sekejap. Dia ada 3 orang yang dalam satu kapal yang sama ni. Siti, Mawi dengan Apek. Apek pernah ni menang ABPH 2 kali. Yes. Jadi zaman Maui World tu saya ingat lah Kan? Dia punya guard tu, bodyguard tu, memang kita nak tengok dia pun. Kalau dapat tengok muka dia, kita beruntung lah. Itulah. Kalau rambut dia sekarang
Ini tu. Disclaimer, tell me lagi Bukan. Okay, macam Intan pula kan. Intan ambil broadcasting kan. Journalism. Journalism lah. Okay, kira macam journalism belajar lah kan pasal macam traditional media juga. Asal ambil tu. Macam Kenapa ambil journalism? kenapa I mean masa Intan Niat asal lah. masa Direct Intan tu. ambil tu dah social media dah ada kan. Dah ada? Dah ada kan. Benda ni baru je berlaku 2000 berapa? 2020. Baru je. Apa tu? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Aku tak faham. Apa ni? Aku tak faham. Aku pun tak faham. Apa yang berlaku? Social media ke ataupun Intan ambil tu. journalism? Dua-dua. Oh, kira kau nak cakap macam berlaku tu baru 2020. So masa kau ambil belajar tu, kau rasa apa masa tu? Masa tu kenapa, siapa yang kau look up tu? Maksudnya mestilah sebab dalam bidang media tradisional, betul? Boleh aku tambah sikit? Sila tambah. Sebab tu aku alumni UiTM juga. Weh, tak payah sebut lah. Tapi mostly bila jumpa KPTM. budak Meskom, diorang expect semua akan masuk TV macam tu. Adakah Intan macam tu? Tak. Saya masuk journalism sebab sebenarnya nak belakang tabir. Tapi okay, ni cerita sebelum masuk journalism lah. Time tu kan surat khabar dah ramai yang kena buang semua. And then time tu naik Grab, ada pakcik ni cakap, sekarang ni orang dah tak baca surat khabar. Kita ni baru nak start belajar tau. Time tu memang rasa down gila. Rasa macam, aku baru nak pergi belajar sambung journalism, kau cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita tak bergantung kepada traditional punya media. Sekarang ni kita lebih kepada digital. Walaupun saya ambil journalism, yang dulu, yang selalu akan publish paper semua tu, sekarang ni saya lebih kepada digital lah. So sebenarnya tak rugi pun saya ambil journalism tu. Tapi rasalah peredaran zaman tu sangat-sangat terasa. Dan saya rasa kalau yang sebelum ni, yang memang dah bekerja journalism, yang buat paper semua tu, mungkin diorang pun lagi terasa sebab diorang terpaksa adapt dengan benda baru, dengan dunia baru. Nak tak nak kita terpaksa juga. Sebab inilah kehidupan. Dia yang menariknya macam bila sebut journalism, orang tak fikir TV ataupun radio. Orang fikir paper. Orang fikir print. Kan? Sebab lah asas kepada kewartawanan tu Betul. akhbar kan. Tapi bila teknologi dah berkembang daripada surat khabar ke radio ke TV sekarang ke digital kan. So dalam kata ni semua dah kena embrace. Cuma menarik lah bila kata Intan nak masuk journalism, pemikirannya ialah surat khabar. Kan. Walhal TV pun journalism juga, kan, broadcast journalism kan. Dan sekarang multimedia journalism kan. So kita dah boleh luaskan skop tu lah. Yang masa hari tu, tak tahu lah kalau korang ada tengok berita yang CEO TikTok dia kena soal dekat Dia kena US gasak kan. tu. So macam abang sendiri kan, abang ada TikTok? Ada TikTok? Ada. So Berapa followers bang? Saya dah lama tak buka. Nanti Intan tolong vocab follow. Saya rasa akan menyesal kalau follow saya. Sebab saya tak tahu nak letak apa. Sekejap, tu abang nari ke? Tak. Ada menari? Aduh. Saya cuba tapi masa lepas menari tu tak rekod rupanya. Tak adalah. So kita macam saya sendiri lah. Awal-awal TikTok dia meletup tu, saya memang skeptical sikit dengan platform ni. Sebab kalau ikut sekarang banyak kan platform yang keluar masuk dekat phone kita lah. Awal-awal dulu tu lah macam kita tengok TikTok ni menari apa semua kan. Tapi sekarang ni dia macam dah berkembang sikit apa semua Jadi kan. fast news, tempat orang melaporkan something. So kalau macam abang sendiri lah, TikTok yang abang ada tu, apa yang sebenarnya abang rasa nak gunakan dia? Sepatutnya apa jalan dia untuk TikTok tu? Untuk abang sendiri lah. Bukan macam untuk mes. Okay. Dia orang tua ni cara dia melihat benda-benda lain sikit. TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke, mungkin masa awal-awal tu kita gairah untuk post ataupun share lah. Betul. Tapi lama-lama kita dah macam dah tak ada idea. Kalau setengah orang yang ikut trend tu tak apalah, dia nak menari ke, dia nak buat review ke apa. Tapi macam saya suka tengok apa yang berlaku, newsfeed ke apa yang masuk kan. Sebab kadang-kadang ada tutorial, kadang-kadang ada orang jual barang di TikTok dan sebagainya lah. Jadi saya lebih kepada mendapatkan maklumat.
TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke dah macam YouTube juga. Kan kita dapat maklumat, dapat information. Jadi itu information yang ada tu kita boleh jadikan content untuk program kita. Kan jadi kebergantungan kepada media sosial sekarang ni pun memang perlu untuk kita garap kandungan kita sendiri. Macam kita sembang ni pun, kita akan sebut tentang apa yang berlaku, apa yang viral tu tak. Semua benda tu kita petik dan kita kongsi. Jadi itu saya gunakan social media untuk tu lah. Itu untuk Abang Eli lah. Macam kalau untuk saya dan saya rasa untuk generasi saya, macam TikTok ni sebenarnya satu platform yang kita orang boleh dapat side income. Kita orang boleh buat affiliate dekat situ. Betul. So that's why macam kita orang mungkin ada orang yang suka post and ada orang yang terpaksa post dan kita orang terpaksa lah buat benda tu. Disebabkan side income. Tapi betul lah. Kan? Monetize content semua tu kan. Cuma mungkin saya bukan kira generasi yang melihat itu sebagai peluang. Walaupun sebenarnya ada juga orang lagi tua daripada saya pun buat bisnes guna media sosial kan. Cuma saya tak ke situ lah. Mungkin buat masa ni lah. Kita tak tahu lepas ni macam mana kan. Betul. Abang ada tak rasa macam hari ni Melimil keluar satu orang kata research paper lah yang kata separuh daripada rakyat Malaysia dia risau yang teknologi sekarang akan ambil orang kata apa akan ambil dia punya kerja. AI lah ni. AI, yes, AI. Waktu zaman-zaman orang kata zaman timbulnya social media tu, ada tak abang rasa yang macam one day maybe job aku akan kena caras? Ada tak? Ada. So apa outcome daripada abang? Dia kan saya mula sedar benda ni masa saya sekolah dulu. Masa tu mesin basuh. Dia ada istilah dia panggil fuzzy logic tau. Apa tu? Fuzzy Pernah logic. tengok, pernah tengok stiker fuzzy lah. logic kan. Fuzzy logic ni maknanya dia boleh tahu air tu banyak mana sesuai untuk spin ke sebagainya lah. Banyak ada teknologi tu. Itu baru mesin basuh tau. Belum benda-benda lain tau. Macam aircon pun boleh shut down sendiri kalau temperature dah balance semua kan. Jadi teknologi dah ke arah tu. Jadi kita kena standby apa-apa saja yang akan berlaku yang memudahkan kerja kita tapi pada masa sama mengambil alih kerja kita. Kan sebelum ni tok nenek kita basuh baju macam ni. Kat sungai. Jadi dekat sungai. Bila mesin basuh ada, dia dah tak perlu buat kerja tu. Nampak tak? Dia dah tak buat kerja tu. Yalah. Tapi benda tu buatkan dia tak apalah boleh relax. Sekarang ni jadi lain. Bila mesin dah ambil alih kerja, aku nak kerja apa? Betul. Tak ada gaji kan. Jadi itu sebenarnya cabarannya. Jadi saya sekarang pun tengah study lagi, tengah cuba nak faham apa aspek teknologi yang AI tak boleh lawan kita lagi. Itulah sebab radio dekat Audio Plus pun Fly FM dia orang ada apa announcer AI juga. Aina macam apa dekat dalam radio pun orang kata boleh. Tapi aku rasa dia still lagi tak boleh beat manusia. Itulah aspek apa yang dia perlukan manusia lagi sebenarnya. Dia perlukan lagi manusia sebab sekarang orang kata baru je naik kan. Tapi kita tak tahu lah dalam masa 5 tahun akan datang kan. Mungkin kita itulah tak ada lah kerja. Sebab di China dah ada pembaca berita AI lah. Bukan dia buat macam Aina tau, bukan satu karakter baru. Dia boleh ambil contoh Helmi baca berita kan. Muka awak, badan awak, suara awak. Tapi AI. Maknanya awak tak payah pergi kerja pun. Uish. Tapi payment dapat lah. Itu persoalannya. Itu kan. Takut payment tu untuk engineer yang buat tu lah. Itulah tu. Nak kena share pula 50-50. Kalau dapat share. Kalau dapat share kan. Kalau tak kan dah goyang kaki. Tapi dia pakai suara kita. Itu still copyright kan. Dia generate suara awak lah. Sebenarnya yang bila masuk sebenarnya dalam new media ni saya rasa yang selain pada lawan dengan AI, saya rasa lawan dengan new idea pun satu hal yang New idea. New idea. New idea ni maksud saya adalah sebab saya rasa setiap generasi akan ada dia punya ni. Sebab sekarang saya rasa generasi TikTok. Generasi TikTok yang dekat situ banyak gila. Bayangkan one day saya contoh 35 kan, saya dah kerja, saya still lagi kerja sini. One day akan ada umur 25 akan masuk dan dia bawa new idea lagi fresh. Kat mana tempat saya kat situ. Itu benda yang saya macam scary-nya dengan teknologi yang sangat pantas. Cepat gila sekarang. Benda tu berlaku pada saya sekarang. Contoh macam awak buat MC kan? Apa? Buat MC job kan? Saya buat MC job. So awak lebih muda daripada saya. Sepatutnya job yang akan datang misal katalah job saya, tapi ada orang baru yang lebih talented daripada saya, lebih muda.
dan bayaran pun mungkin lebih kompetitif daripada saya. Jadi generasi awak dah ambil alih. Sebab tu kalau kita dalam bidang yang cepat berkembang ni, kita kena fikir berapa lama kita boleh bertahan dan nak bertahan. Kena ada backup plan lah. Backup plan tu kena ada betul. Sebab sekarang kereta pun dah boleh bawa sendiri. Betul? Tesla kan. Tesla bawa masuk semalam. Dulu orang kata bawa kereta kuda kan. Sekarang kalau contohlah kalau kita tak bergerak seiring dengan zaman, Betul. kau bayangkan kereta kuda kat atas highway. Kau tak bengang ke? Kan orang nak laju ni, orang nak cepat. Tapi style Dia lah. macam Tapi slow style. je kan. Cuma kan yang menjadi persoalan, kita nak kerja apa sebenarnya? Kan? Betul. Kenapa kita nak semua cepat? Padahal kita tengok dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, Reels ke apa, kata-kata motivasi semua suruh sabar, jangan rush, jangan tergesa-gesa. Tapi kita nak kereta paling laju, bandwidth internet paling pantas. paling pantas. Semua nak laju kan. Nak vacuum yang sedup paling cepat siap kerja, mesin basuh paling cepat kan. Tapi itulah untuk kita yang dekat bawah-bawah ni, kita kena laju je. Itulah kenapa nak kena laju. Bila macam cakap awak risau kan. Bila kita laju, cepatlah kita sampai ke garisan penamat kerjaya. Jadi siapa salah? Siapa yang salah? Tapi kalau dia macam bila abang cakap dia pasal laju tu, apa yang kita nak kejar kan. Saya suka juga soalan tu, apa yang kita nak kejar. Sebab throughout saya punya journey, bangun pagi adalah saya boleh cakap adalah saya nak siapkan kerja cepat. Padahal benda tu kalau saya rasa dia lagi value kalau saya slow sikit, so that maybe ada benda-benda yang saya tak nampak. Kan? Tapi kalau kau siapkan kerja cepat, engkau boleh orang kata Buat live delay your tak? life lah. Faham tak? Lepas tu contoh kau dah settle kan kerja kau. Lepas tu kau ada masa untuk diri kau lah. Faham tak? Faham. Tapi Benda lain dah cepat, tapi life kau yang dah slow. Tapi sebenarnya benda tu sama je. Let's say kalau before tu kita enjoy je, nak siapkan tu. Sama juga ni, kita pressure, lepas tu kita enjoy. Kalau kita buat lambat, kita enjoy, buat, siap, enjoy. Abang enjoy dengan life abang? Saya bersyukur lah. Happy or sad? Both. Both. Ya. Dia Kehidupan. macam jantung tu, dia systole diastole tak. Mm-mm. Degup lepas kan. So ada happy, ada sad. Macam cerita Hindustan lah. Mana boleh semua lagu je kan. Betul. Kan. Betul. Saya baik teknologi ada button skip. So baru-baru ni ada dekat media sosial lah. Media sosial sebab dah orang kata nak masa mengundi kan. Dah nak mengundi ni kan. So dekat media sosial ada seorang lah influencer ni. Influencer ni dia gunakan dia punya influence tu untuk influencekan orang, tapi at the same time dia tak adalah, tak nak cakap salah atau betul, tapi mungkin cara lah kan. Apa pendapat abang menggunakan Ni yang baru-baru kat Kedah tu kah? Apa yang berlaku? dia Yang aku elaborate. sila. Silakan. Dia situation dia adalah ada salah seorang daripada dia mempertahankan MB Kedah lah. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama dia kata kepada salah seorang politician perempuan, tak salah saya MP Bentong. So dia, tapi tak best dia adalah sebab cara dia dan dia komen pasal pakaian. Kita kalau bagi saya kalau nak komen, orang komen ideologi, prinsip politik dia ke, political belief dia ke kan. Kalau pendapat abang macam mana sampai dia dah sebab dia menggunakan, sebab terlalu orang kata senang untuk letak, put it out there orang kata kan. Adakah dia menggunakan kata-kata kesat? dia tak kesat, tapi sebabkan dia cakap utara, so dia jadi macam nampak Kasak lah. Kasar sikit lah. Kasar bang. Depa kata, kita tak kata. Dia kalau ikut MC kalau selagi kata-kata yang dilontarkan ke ataupun posting tu tidak berbau menghasut ke, menghina ke, mencaci ke, walaupun logat utara ke, bunyi kasar ke apa kan, kalau mungkin yang offended netizen, tapi adakah MP Bentong offended? Kan? Sebab kadang-kadang apa yang orang, bukanlah saya nak backup dia ke apa, yang post ni, kita macam bila kita tengok social media ni, kita letak diri kita sebagai penerima cemohan ke, kecaman ke atau kritikan ke, dan juga kita tengok dari perspektif orang yang membuat kecaman tu ataupun membuat posting tu lah. So saya letak diri saya sebagai orang yang post dulu. Kan?
mungkin dia tak bersetuju dengan ideologi yang membentuk penampilan. Faham tak? So maknanya dia cakap pasal ideologi juga. You cakap you beragama Islam, you mempertahankan Islam, tapi pakaian tu tak reflect. Tak reflect Muslim. Contoh. Faham tak maksud saya? Faham. Faham. Tapi saya macam okey lah, kalau abang letak diri abang kat orang yang post tu kan. Tapi okey macam ni. Tapi kalau majority rasa offended, maknanya cara dia tu tak betul. Dia macam tu kan. Sebab social media ni kita democratize kebebasan bersuara. Mungkin niat dia baik, tapi cara dia tu membuatkan ramai, sama ada orang yang dituju tu offended ataupun orang yang membaca tu offended. Jadi kalau majority offended, maknanya dia buat benda yang tak sepatutnya lah. Tapi bagi saya bang, kalau seseorang tu dia ada numbers dekat ni kan, dia TikTok. Orang tu dia TikTok. So bila dia TikTok, dia ada numbers yang almost 1 million bang. Okay. Bila dia 1 million dan dia pula pakai title influencer, which is kita tahu influencer tu besar ni maksud dia. Dia self-proclaim ke apa? Dia mengaku Bukanlah diri dia ke? self-program lah, tapi orang panggil dia as influencer kan. So dia pun dia tak ada self-proclaim, tapi orang kenal dia as influencer kan. So bila kita pakai title as influencer, saya rasa influencer tu title tu besar, sebab dia boleh influence orang, bad or positif, dengan cara dia yang bagi saya yes, maybe kau boleh tegur pakaian, tapi bukan dalam segmen yang sama, which is kau nak sebab kalau tengok balik ucapan yang tu MP Bentong tu, dia bercakap pasal ideologi politik, which is against dia punya ni lah, pembangkang lah kan. Saya rasa baik dia true daripada situ. Sebab saya rasa orang yang nak bercakap sesuatu tentang politik, kena ada ilmu juga. Dia sebab bila dia tak ada ilmu, dia akan keluar benda yang defense paling senang, which is pakaian. Saya rasa itu benda yang sangat kecil untuk ambil, yang kau nak tegur pakaian orang. It's good that awak perasan benda ni. Tapi sebenarnya dalam politik, tak kira lah orang politik ke, orang yang minat untuk terjebak dalam politik punya senario ni, benda tu dah lama dah. Dulu body shaming Tak ada hal lah. Tak ada hal. Cakap pasal hidung lah, pasal kening lah, pasal dahi, pasal kepala botak semua. No pun intended lah. Dua pelatik. Kita tak sebut nama kan. Maknanya itu macam yang cakap lah, itu modal paling senang untuk attack, untuk serang kan. Even kat sekolah pun. Ya, untuk kat sekolah kan. Kat sekolah main nama bapak lah, kau Mak ni lah. hijau semua. Mak hijau. Saya sampai sekarang masih memikir macam mana tiba-tiba keluar hijau kan. Mungkin dia terlalu marah. Dia terlalu marah. Kenapa tak mak kau ungu ke, mak kau bunga ke? Sebab bang, kalau dia marah kan, dia macam incredible dia hijau kan. Itu yang macam Tapi tu dia cakap pasal mak orang tu. Bukan dia kau tengok aku hijau nak tak? Betul juga. Saya rasa dia pegang prinsip kebebasan bersuara. Ya, betul. Suka aku nak letak nama warna mak kau apa. Kan? Tapi benda tu, kalau lah kita jahit dia sekarang, budak tu dah besar kan. Agak dah besar. Apa yang buatkan terpacul kata hijau tu kan? Kalau dia datang kembali dalam media sosial, menggunakan dia punya phrase tu, rasa dia boleh naik tu. Kan? Boleh buat ni, buat produk. Buat produk. Cili, sambal, Go green ya, betul? Sambal mangga hijau. Sekejap, saya nak tanya, throughout abang punya journey kan, jadi seorang Ellie Iskandar kan, abang pernah kena censorship pasal pernah kena Censorship. Kena tanya dengan MC je. Tak. Alhamdulillah tak lah. Tapi ditegur benda-benda lain tu adalah. Biasalah kita, sebab kita ni bila kita depan dengan kamera, kita broadcast kita punya kerjaya, kita seolah-olah milik masyarakat. Betul. So cara kita duduk, cara kita pakai, saya tak butang satu pun kena tegur. Saya duduk macam ni nampak tapak kasut pun kena tegur. Tapi setakat ni alhamdulillah dari segi editorial ke konten tak adalah. Sebab mungkin kami dilatih untuk betul-betul menjaga. Sebab saya kerjaya pengacaraan saya mula dengan siaran langsung lah. Especially di MHR lah. Masa entertainment pun ada satu yang recorded lah, tapi most of my life was live. Jadi live ni mentality dia kena lain. Kita tak boleh Main-main suka hati mak kau hijau macam tu terus. Memang kena jaga. Memang gagap tu gagap, tapi lama-lama bila dah jadi kebiasaan, dah jadi second nature, kita dah tahu sebelum mungkin dalam kepala kita fikir benda-benda yang tak seronok, macam nak mengata, mengkritik dan sebagainya. Tapi dia ada sangkut kat mana, dia tak keluar. Bila dia keluar pun dia berlapik. Itu.
So alhamdulillah setakat ni tak dipanggil lah, Tak dipanggil lagi lah. ataupun disaman ke. Tapi kalau podcast ni bang, abang rasa macam sebab dia tak payah lapik. Ya. Kan kalau ikutkan dia tak payah lapik, dia tak ada orang kata no holds barred lah. Betul. Kan. Abang rasa abang boleh ke macam bagi orang kata Betul lah. bagi. Bila saya dengar Lapikkan abang tu buang. bila saya dengar podcast dia dah macam seolah-olah ada kebenaran untuk menggunakan perkataan-perkataan yang di TV tak boleh kan. Tapi saya rasa tak terdorong untuk buat macam tu. Betul. Sebab macam Sebab dia auto lah dah kat abang. sebab dia Sebab auto. macam bagi saya kan, Abang Eli dah 20 tahun. 24 lah. 24 tahun dalam industri media ni. Macam saya belajar journalism 3 tahun. So lepas 3 tahun ni, macam first time saya masuk untuk content creator ni, saya macam banyak tanya Redor. Boleh tak kalau nak ambil konten ni, boleh tak ni Yang ni dengar audio ni. plus ni tanya Redor tu siapa? Redor tu video editor. Video editor Video Pocket. editor Pocket. So saya banyak bertanya dengan dia, boleh tak ni. So sebenarnya kalau untuk digital ni, kebebasan tu agak terbuka, agak luas lah dibandingkan kalau saya buat reporting untuk news, untuk TV. TV, ya, betul. So dekat situ, even saya 3 tahun belajar, saya dah rasa macam aku takut lah nak buat benda ni, takut tak boleh tu. Abang Eli yang dah 24 tahun, of course akan terbiasa. Dan kalau nak macam tadi kan, sebab podcast, so macam mana macam still dengan Jati diri yang sama. dengan jati diri yang sama, dengan karakter yang sama. So benda tu terbawa sampai ke sampai bila-bila lah, boleh katakan begitulah. Ya, dia bukan bila kata kita dapat buat podcast tu, kita nak lepaskan segala amarah, nafsu jahat semua secara audio kan. Macam tak terdorong untuk benda tu. Macam bukan nak ambil kesempatan ataupun inilah masa aku nak lepas geram dan sebagainya. Tak. Cuma saya nak tanya generasi muda ni kan, bila disebutkan kebebasan kan, apa yang kalian faham tentang kebebasan tu? Bagi bang. Saya bagi je. Bagi je. Bagi. Itu orang kata Lepas lah. kita lepas lah kan. Orang muda ni dia banyak amarah orang kata. Jiwa muda. Jiwa muda. Kalau saya pula, kebebasan bagi saya adalah dapat bangun pagi. Tak dalam kerja, dalam menyampaikan maklumat ni, dalam berkongsi. Boleh juga tu bangun pagi, lepas tu Dalam penyampaian maklumat, saya rasa kebebasan bagi saya adalah selagi saya tak menyentuh benda-benda yang boleh kacau, bagi kesan kat orang, saya rasa benda tu okey. maknanya tak bebas lah. Still tak bebas, betul. Tapi bukan ada limit lah bang. Itu kata maknanya ada limit. That's why it's questionable. Bila kata di podcast ni kita bebas yang macam mana? Maknanya bila kata asalkan jangan bila ada asalkan tu, maknanya ada limit lah. Ya. So apa yang kami diajar ialah kebebasan ni bermaksud keupayaan untuk mengawal diri sendiri, to be in control of the situation. Itu maknanya bebas. You are free to take control of yourself. Sebab bila kita marah, kita kadang-kadang lupa diri, kita tak dapat kawal. Lepas tu kita keluar hijau dan sebagainya. Kan? Contoh. So freedom means the ability to control yourself. Itu yang kami diajar lah. Adakah orang-orang sekarang yang macam influencer yang kita sembang tadi tu kan, dan a few influencer yang lain, masih diorang ada tak kesedaran ni? Saya tak tahu. Sebab semua orang macam melempiaskan apa yang dia rasa. Sebab itu pun platform media sosial kan. Dan nama pun social media. Tapi sebab mungkin kalau saya pun generasi sama dengan Aiman, Helmi dengan Intan, mungkin saya sekali Ya tu. sedap carutan saya lagi berbakul-bakul. Sebab ingat tak ada satu kes baru-baru ni dengan Mak Syuib. kau ping. Okay, sama-sama. Barbie. Apa ni melawak berdua. Saya dah angkat lah mic ni. Tak, maksudnya apa? Baru-baru ni, bukanlah baru juga. Kira hari tu ada kes dengan Syuib. Mana ada satu orang macam public je, dia just orang biasa. Aku panggil tu adalah penganut teori konspirasi. Penganut ya. Penganut teori konspirasi. Dia ada konspirasi. Lepas tu dia cakap and dia terus macam tuduh Syuib apa-apa semua. And lepas tu end up dia minta maaf. Dia minta maaf. Yang tak best ni dia pakai mask. Geram aku. Waktu bercakap bukan main lagi. Waktu menulis kan. Itulah. Kebebasan suara tu bukan setakat dekat suara kan. Dekat keyboard kan. Macam keyboard warrior pun diorang
memang dia orang tak bersuara. Maksudnya dia orang menyuruh di belakang keyboard dia orang juga. Cakap apa, orang type, main type je kan. Lepas tu salah hantar dekat mak ke apa, dah kantoi anak dia keyboard warrior. Tapi kan bercakap pasal ni, hari tu Intan ada buat konten pasal LGBT. Boy tengok komen kemain kutuk aku. Tapi itulah sebenarnya message yang Intan nak sampaikan tu sebenarnya sebab itu konten mengenai tempat keberapa Malaysia mengenai LGBT itulah kan. So kita tempat kedua last yang tak support. So itu yang saya nak sampaikan. Tapi ada yang macam salah interpret, yang macam kau pasal LGBT pun kau nak cakap, kau apa-apa kau punya aim. Benda tu dekat isu tu kat Malaysia memang sensitif sangat. Tak, kalau saya pun akan persoalan kenapa Intan nak kena carry. Tak, saya just nak bagi tahu yang kita tempat keberapa. Tak, ya betul. Ini saya letak diri saya sebagai netizen. Tak perlu cerita pasal benda tu. Because the moment you talk about something that is not supposed to be talked about, orang akan mungkin salah faham dengan niat kita. Betul. Tapi bang, saya nak bangkang sikit. Silakan. Ujung-ujung nak bangkang. Tak, sebab saya rasa sebab tugas media. Abang tak rasa tugas media patut melaporkan benda tu? Betul, tapi benda tu dah dilaporkan. Awak rujuk pada mana fakta tu? Waktu tu Melim, saya rasa Sun Daily. Okay, Sun Daily ke Melim, tak kisahlah apa-apa akhbar yang melaporkan. Regardless, dah dilaporkan, betul tak? Yes. Kenapa kita nak pick up lagi? Sebab tak semua pembaca akan baca dekat platform tak apa, situ. Tak semua orang perlu tahu semua benda. Betul. Tapi belakang Abang Eli. No, tapi niat saya baik. Niat saya baik. Betul. Nak menyampaikan. Tapi tugas kita melaporkan tu adakah salah ataupun dia sebab saya rasa bila bila bab media ni kita akan page view tu penting. Nampak? Dia berbalik kepada numbers balik kan? Yes, balik kepada numbers. Tapi bukan awak tak setuju ke tadi? Tadi saya tak setuju numbers kat Instagram tu bang. Sama lah juga. Numbers Google Analytics saya perlukan. KPI saya bang. So dia benda ni dia ni dilema orang media tu. At the end of the day kan, you nak sampaikan maklumat ke ataupun you nak the numbers, you nak the ratings. Memang benda tu you can say both. Ataupun you can say I just want the numbers. That's why I can carry all the sensational stories ke apa. Cakap putih pula. Tak apa bang. Kita tesen. Ataupun awak nak nombor-nombor, angka-angka semua kan. Jadi itu yang akan membuatkan dilema tu semakin ni tak, lebih-lebih topik yang sensitif macam LGBT. Tu saya tanya, kalau betul-betul Intan buat kajian, dia pergi buat survey, buat questionnaire, itu tak apa. Ini dia petik daripada laporan akhbar. Melimil dah establish berapa tahun dah sebelum mak awak lahir tau. Melimil dah ada. Dan Melimil satu-satunya surat khabar, dulu surat khabar, sekarang dah tutup surat khabar dia sebab print dah down. Dia jadi online portal sekarang. Jadi maknanya Melimil tu dia punya sumber dia kuat lah. Sumber dah very established dah. Jadi bila kita petik, kita jadi sumber sekunder. Betul. Ataupun ketiga lah. Kan? Then why do you still want to talk about it when somebody has reported it? You know? Macam tu. Kalau dekat print ataupun portal, dia orang tak boleh komen. Tapi ni dekat social media, dia orang boleh komen. Dan print dia tak ada lagu suara. Aiman baca cara lain, Helmi baca lain. Betul. Kelantan ada apa? Tak, sebab orang Kelantan lagu dia sedap tau. Dia berlagu. Dia alunan dia lenggok dia sedap. Bila Intan baca tu, so orang akan rasa lebih terkesan dengan lenggok tu. Jadi bila cakap pasal benda sensitif dengan cara VO dan sebagainya, ada VO kan tu? Ada kan? Ke tak ada? Ke caption je? Dia macam Vox Pop dia tanya soalan ni. Vox Pop tu satu. Ada VO tak? Ada satu lagi tu rasanya tak kot. Tapi dia dengan visual, dengan music background, dengan Vox Pop, memang dia, kalau benda yang kita tak suka, senang cerita macam ni. Ni saya punya prinsip lah. Kalau kita tak suka, saya tak akan cakap pasal benda tu. Itu pun satu kebebasan bersuara juga. Yes. Walaupun kita tak cakap, tapi kita dalam hati kita tahu. Dalam hati kita seorang je tahu. Tu maksudnya macam mana tu? Maksudnya kalau macam contohlah. Okay. Kalau saya sokong tu benda tu kan. Saya tak payah cakap. Saya cakap dengan member je. Sebab kata apa, ada orang macam saya juga, macam dia jenis pasif di social media. Okay. Kita tak nak terlalu nampak macam
apa orang kata Gangho sangat. so macam kita belakang-belakang je. Tak, dia apa saja pendirian kita itu antara kita dengan Tuhan. Betul. Betul tak? Tapi the moment kita bercakap tentang perkara itu, tak kira di tempat terakhir ke kedua terakhir, kita seolah-olah advocate benda tu. So akan ada orang kata macam, oh patut kita tempat last, dan ada orang juga akan kata, oh kita kena usahakan supaya tangga kita naik. Betul. Nampak tak? Bali, tapi bagi Intan dalam kehidupan ni, kalau kita buat baik pun boleh jadi je orang tak suka. Ada je orang suka. So sebab niat saya baik nak menyampaikan, so saya macam menerima je dua-dua. Betul. Daripada awal kita cakap pasal benda ni, saya tak cakap bahawa awak salah. Betul. Cuma saya bagi tu, saya letak perspektif saya sebagai netizen. Okay, kita hari-hari pagi buang air kan, buang air besar kan. 3 kali kadang-kadang. 3 kali kadang-kadang. Kita suka tak cakap pasal benda tinja tu? Tak. Tak kan? Saya Kita tak suka kan? Tak. Aku tak. Kau suka? Aku tak. Awak suka cakap pasal benda tu? Tak. So benda kita tak suka, kita tak cakap. Macam itulah perumpamaannya. Okey bang. okey. Producer dah angkat banyak kali. Okay, bang, last bang. Maybe abang ada sikit nasihat ke untuk the new generation yang upcoming yang akan ambil job kita bang. Oh, maknanya generasi selepas awak lah. Generation kita. Bagi Chan ada orang ni kerja lama sikit. Tak lah, maksud saya macam ni. Saya rasa dah sampai masanya untuk kita saling belajar sesama kita lah. Betul. Macam saya dibesarkan dengan kau dengar dah cakap orang yang lebih berpengalaman. Kan? Walhal teknologi baru ni, orang pengalaman ni dia tak tahu. Dia tengok tiba-tiba dah ada kan. Jadi it's time for us to learn from one another. Jadi saya pun shock dapat join podcast ni sebab ataupun podcast sebab boleh belajar daripada kalian semualah. Jadi jangan risau tentang generasi yang akan datang. Mesti ada sesuatu tentang mereka yang kita boleh belajar. Dan kita boleh sama-sama bersaing lah selagi boleh, insyaAllah. Okay, thank you kepada Abang Eddie Iskandar sebab sudi sama dengan kita. Dan aku rasa kita dah ni dah Alright. Terima kasih Tuan Helmi dan Intan. Okay. So Helmi dan Intan. Helmi dan Bukan. Intan. Sorry. Apa dekat Audio Plus je orang tak tahu. Okay. Audio Plus yang tak tahu. So korang jangan lupa subscribe YouTube The Vocat dan jangan lupa follow kita orang punya social media kat Facebook, Twitter, TikTok dan Instagram. And korang boleh juga dengar suara kita yang sedap-sedap ni dekat Audio Plus punya apps dan juga platform-platform digital yang lain. Saya nak tutup podcast kita dengan satu fakta. Okey. Aku baru tahu semalam aku baca. Okay. Rupanya Sun Tzu yang tulis The Art of War tu tak pernah cakap terima kasih. Wow. Tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab dia bukan orang Melayu. Okey. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa di episod yang lain. Yes, bye.